kepada Allah dengan sesuatu yang tidak betul. Akhirnya itu yang terjadi, orang akan kata Allah Ta'ala ada tangan. Nampak tak? Sebab tu perlu kepada penelitian, akhirnya jadilah nama ataupun jadilah perbahasan yang dinamakan sebagai kiasan. Oh, rupanya tangan di situ dengan maksud apa nama kuasa, dengan maksud milik. Jadi layaklah. Layak tak bagi Tuhan? Layak. Baik, selesai. Samalah macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyifatkan sembahyang dengan cahaya. Cahaya tu sifat. Boleh tunjuk tak cahaya? Tak boleh tunjuk. Kita kata ni cahaya. Itu bukan cahaya. Kita tunjuk cahaya kan kita tunjuk lampu. Kita tunjuk lampu bukan cahaya. Cahaya tu sifat yang duduk dalam kepala kita. Kita tahu lagu mana cahaya. Betul tak? Duduk dalam kepala kita tu. Maksudnya, orang kata kalau ada cahaya ni, nampak orang kata apa? Nampak mulia, nampak hebat. Tu maksud dia. Maksudnya kalau orang sembahyang ni, nampak mulia. Orang sembahyang ni, nampak hebat. Itulah makna hadis baginda Rasulullah SAW. Baik. Dan lagi sabdanya, sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan mukanya. Nampak tak? Kata pula muka. Jadi Allah Ta'ala ada muka ke? Berhadap atas hamba dengan mukanya. Maksudnya Allah Ta'ala tengok kita berhadap. Allah Ta'ala tengok, oh Tuhan tengok ada mata. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Kalau kita mengaji betul-betul sifat 20 ni, sebenarnya sifat Allah ni 6 saja. 6 saja. Apa dia sifat Allah? Tak ada ni. Maka lepas tak bagi maka. Mardiah. Maka. Sifat yang kata sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni 6 saja. Kalau ikut betul hak kita duk ngaji. Kita duk ngaji 20 sifat ustaz. Betul sifat Tuhan ni 20. Tapi sebenarnya hak betul-betul je. Kita masuk tauhid sikitlah sebelum hak ni. Hak betul-betulnya sifat Tuhan ni 6. 6 saja. Apa dia? Wujud, qidam, baqa. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Qiyamuhu binafsih. Wahdaniyah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, tengok betul-betul. Nak bagi jelas hak ni dulu. Wujud masuk apa? Wujud masuk ada. Qidam masuk sedia kala. Baqa maksudnya kekal selama-lamanya. Mukhalafatuhu lil hawadith dengan makna berbeza, tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk. Qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendiri. Wahdaniyah dengan makna esa ataupun tunggal. Lepas tu sifat hak yang lain mula daripada 7 sampai 20. Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Sampai habis 20 tu, semua sifat ni, dia mesti bersangkut dengan 6 ni. Kalau dia tak bersangkut dengan 6 ni, salah satu daripada 6 ni tak ada, maka dia bukan sifat Allah. Contohnya apa dia? Contohnya qudrah. Qudrah. Contohnya apa lagi? Sama', mendengar. Basar, melihat. Baik, tengok. Maksudnya, sifat-sifat ni, semuanya mesti ada 6-6 ni. Kalau tak ada 6-6 ni, dia bukan sifat Allah. Contohnya apa? Contohnya qudrah. Qudrah tu maksud apa? Qudrah tu maksud kuasa. Baik. Qudrah dengan maksud kuasa, mesti tengok wujud dulu. Maksudnya Allah Ta'ala ada kuasa. Tu maksud wujud. Allah Ta'ala ada kuasa. Kalau tak ada, kita kata Allah Ta'ala tak ada kuasa, maka itu bukan Tuhan. Nampak tu? Yang pertama. Yang kedua, qudrah. Qudrah Allah tu qidam. Apa dia? Qudrah Allah Ta'ala itu sedia kala.
Maksud sedia kala tu, dah memang ada dah. Bukan macam kudrah kita. Kuasa kita ni baru ada. Dulu ni masa kita kecil-kecil, nak angkat hak ni tak larat. Lah larat tak? Larat. Esok sampai masa tak larat. Boleh angkat tak? Tak boleh dah. Itulah maksud kuasa Allah itu qidam. Apa maksud qidam? Qidam tu maksud sedia kala memang ada dah. Tapi macam kita ada permulaan. Kuasa kita ada permulaan. Kalau kita kata kuasa Allah ada permulaan, maka itu bukannya Tuhan. Nampak tu? Baik. Kemudian kudrah Allah tu apa dia? Kuasa Allah tu baqa, kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Nah, dia kekal selama-lamanya. Dia tak berhenti. Takat tu saja. Tak. Macam kita, kuasa kita berhenti. Nah, berhenti. Lah kita, dulu boleh angkat meja ni. Tak boleh. Lepas tu kita boleh angkat. Lepas ni kita boleh angkat tak? Tak boleh dah. Maksudnya berhenti. Tapi kudrah Allah itu baqa. Baik, yang seterusnya. Kudrah Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Apa dia? Kudrah Allah berbeza dengan makhluk. Beza dengan makhluk. Berarti kalau mai dalam fikiran kita memikirkan kuasa macam mana kuasa makhluk, maka itu bukan Tuhan. Contohlah. Tak macam ada orang kata apa? Ada orang kata Tuhan ni boleh tak buat batu yang begitu besar sampai dia sendiri tak boleh angkat batu tu. Boleh tak? Tak boleh lah sebab dia tu mukhalafatuhu lil hawadis. Nampak tu? Sebab kadang-kadang ada orang dia nak bawa mai satu keraguan kat kita, dia main macam tu. Jadinya kita akan fikir, betul juga tu. Jadi Tuhan ni ada ke tak? Nampak tak? Maka kita kena yakin bahawa kuasa Tuhan berbeza dengan makhluk. Sebab Imam Malik buat main satu kaedah mudah je berkenaan dengan Tuhan. Apa yang terlintas di akal kita berkenaan dengan Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Atau kaedah dah. Apa yang terlintas di fikiran kita berkenaan dengan Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Contohlah, duduk saja-saja kadang-kadang kita ni cari Tuhan kita juga. Duduk saja-saja, duduk menyandang kat kursi malas tu fikir, Tuhan ni ke mana? Fikir. Kita nampak satu benda hak cantik. Ya. Oh, Tuhan lagu tu kot. Bukan. Sebab mukhalafatuhu lil hawadis. Sebab benda hak kita boleh tengok apa semua, itu adalah makhluk. Baik, kemudian kudrah Allah itu qiyamuhu binafsih. Maksudnya kudrah Allah tu dengan dia sendiri. Bukan dengan pertolongan siapa-siapa tak. Tu yang kata qiyamuhu binafsih itu berdiri dengan sendiri. Macam kita, kuasa kita dengan pertolongan orang. Nah, kuasa kita ni dengan pertolongan orang. Itu maksud dia. Nah, itu maksud dia. Baik. Yang seterusnya, kudrah kuasa Allah itu wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Maksud esa, maksud tunggal. Maksudnya kuasa Allah tu esa. Tak ada dua, tiga. Contohnya tak ada dua, tiga ni. Kalaulah kuasa ni ada dua, tiga. Ada kuasa langit, ada kuasa bumi. Lagu cerita boy tak apalah. Nah, lagu cerita boy ada tiga kuasa, tujuh kuasa. Kuasa langit, kuasa bumi, kuasa ayak, semua ada. Tuhan lagu tu kah? Tak. Kalaulah ada Tuhan ni dua. Ada langit, ada bumi. Nah, mai bumi kering kontang. Ayak nak mai daripada mana? Ayak mai daripada langit. Pasal turun hujan. Jadi, nak kena minta turun hujan. Kalau ada Tuhan langit, nak kena habak dulu. Awak turun hujan. Berarti lemahlah Tuhan tu. Nampak tak? Berarti Tuhan tu tak ada dua, tak ada tiga. Maka kuasa Tuhan pun tak ada dua, tak ada tiga. Samalah macam melihat basar. Basar tu masuk melihat. Melihat Allah tu melihat hak mana? Melihat yang wujud, melihat yang ada. Yang tak ada dia boleh tengok tak? Contoh apa yang tak ada? Apa yang tak ada? Bini dia. Tuhan ada bini kah? Tak. Kalau dia tak ada bini, dia nak tengok lagu mana? Nampak tak tu? Jadi Allah melihat, Allah mendengar yang ada. Nah, mustahil tak kalau ada apa nama Allah masa sama orang kata Tuhan ni ada bini, Tuhan ni ada anak.
Kita kepercayaan kita Tuhan ada anak tak? Tak ada. Kalau Tuhan dah tak ada anak, dia nak dengar lagu mana anak dah? Takkan dengar. Nampak tak tu? Sebab tu kena sifat Tuhan ni 6 ni saja. Pegang betul-betul 6, hak lain tak ada masalah. Wak main pilah apa saja sifat selain daripada 7 sampai 20 tu, wak main pilah. Wak main pilah. Selagi mana bersangkut dengan 6 ni, betul lah. Selagi mana bersangkut dengan 6 ni semua betul. Jadi wak main muka, kata berhadap. Bila sebut kata berhadap ni, aku tengok hang, tengok aku lah nak. Kita faham lagu tu. Jadi bila kata lagu tu, Allah lagu tu lah. Tak. Mukhalafatuhu lil hawadis. Berhadap Allah dengan makhluk tak sama seperti mana makhluk. Memanglah dalam buku dia tulis berhadap, nama pun bahasa buku. Nampak tak? Nama pun bahasa buku. Jelas. Jelas no? Baik, selesai. Baik. Jadi kata baginda Nabi SAW, sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan mukanya selama berkekalan ia di dalam sembahyangnya. Maksudnya Allah Ta'ala sentiasa tengok kita. Tak beralih kot leng. Orang kata kalau bahasa kita ni, kalau tengok ni tak beralih kot leng lah. Sampai kita habis. Dan bila sebut lagu tu bukan berarti Tuhan tengok lagu tu kita sampai habis. Tak, Tuhan mukhalafatuhu lil hawadis. Tuhan tak sama macam makhluk. Maksudnya, maksud di situ boleh jadi dengan makna tengok di situ kasih sayang. Tengok di situ dengan pelbagai makna yang sesuai bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tengok ni pun bukan dengan makna mata, tengok dengan matanya. Kita ajak laki kita lah tak. Ajak laki kita, bang, jom pergi pekan sat. Lagi kita kata, tak apa sat, tengok sat. Awak dia nak tengok pekan kah? Tak, tengok sat maksud sat, nak fikir sat, ada apa? Nampak lah tu? Tu maksud tengok. Kalau orang yang tak erti, tengok apa lagi tu sat, tengok lah, jom lah pergi. Tu maksud dia. Baik, selesai. Jadi Allah Ta'ala tengok maksudnya kasih sayang Allah sentiasa berada bersama dengan orang semayang. Mula daripada takbir sampai dia salam. Tu maksud. Kasih sayang Allah, rahmat Tuhan bagi ke dia ni satu. Tanpa henti-henti. Tu maksud dia. Sebab kita tak boleh nak samakan Allah dengan makhluk. Jelas Baik. Dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mendirikan mukanya kepada seorang kamu selama ia berkekalan berhadap ia atasnya. Tuhan tengok selagi mana dia duduk berdiri. Maksudnya hamba yang sedang bersembahyang ni. Maksudnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, keampunan Allah. Tu maksud dia. Keampunan Allah berkekalan. Allah Ta'ala ampun. Selagi mana dia duduk dalam keadaan semayang. Sebab tu digalakkan kita ni, waktu kita semayang tu biarlah lama sikit. Kalau kita semayang sendiri tu biar lama. Kalau semayang berjemaah ni ikut tu imam. Imam pun kalau kena tengok juga. Ni kadang-kadang kita ni, kalau hak jadi tu imam ni, hak tu nak bagi lamanya. Semayang seorang-seorang, cium je, tak ada semayang, habis dah. Jadi tak kenal lah lagu tu. Baik. Dan kerana inilah adalah sembahyang sangat banyak faedahnya. Dia kata sebab tu sembahyang ni banyak. Sembahyang ni banyak faedah. Sembahyang ni banyak faedah. Cukup banyak faedah sembahyang ni. Sampai kita tak boleh nak tahu punya banyaknya faedah sembahyang ni. Tu kata hebatnya. Baik. Baik. Faedah ni kita boleh fikir. Faedah dari sudut kesihatan pun ada. Faedah dari sudut hak diri sendiri. Semua maksudnya adalah belakang faedah tu. Baik. Lagi ia membukakan bagi hati bagi orang yang kepapaan. Jadi semayang tu membuka hati kita sebenarnya.
Semayang tu dia buka hati kita bagi orang yang kepapaan, yang tak ada apa ni. Masuk papa di sini bukan papa harta, papa sifat, miskin sifat dan sebagainya. Dia akan buka hati. Bila hati ni terlampau hitam. Ulama tasawuf kata kalau hati kita ni terlampau keras sangat, bila hati ni terlampau keras sangat, buat dua benda ya. Buat dua benda ya. Yang pertama, zikir pada Allah, sama ada dalam tu semayang ke, kita berzikir ke. Dan sekurang-kurangnya ialah dengan astaghfirullah. Perbanyakkan astaghfirullah. Dan yang kedua, selawat ke Nabi SAW. InsyaAllah hati akan lembut. Hati kita ni akan lembut. Dia ada cara dia. Macam kita nak cuci kolah lah. Cuci kolah ayak. Dia ada cara dia. Macam kolah masjid nak cuci. Mai hari hujan ni ayak apa nama ayak dia kotor. Ya, bila dia kotor nak cuci macam mana? Bila tunggu lama ayak hak yang seredak hak kotor tu dia akan turun. Kalau mai dah 2 minggu sekali cuci, setiap minggu orang kata 2 minggu sekali cuci, pakat buang ayak jadi baziak. Jadi ada cara dia cuci, maksudnya dia pergi buat sedut, tarik. Jadi ayak pun tak orang kata tak banyak membaziak dan ayak tu pun akan bersih. Maka dia akan adalah cara dia tu. Baik. Dan yang mempunyai daruri, yang mempunyai hajat dan sebagainya. Kita ni mempunyai dah tu. Ada. Bila kita nak satu balik ke Tuhan. Macam mana? Semayang kita. Betul orang tua kata kalau hilang barang semayang. Nak jumpa. Hilang barang, cari kunci sampai 3-4 jam tak jumpa. Masuk waktu lohak, takbir jumpa selalu. Jumpa selalu. Bila dia mempunyai sesuatu semayang. Daripada ahlul qulub. Baik. Maka muliakan akan mereka itu tatkala mendirikan semayang. Nampak ahli qulub ni apa dia? Ahli hati yang duk jaga hati ni. Hak yang duk jaga hati ni, mereka akan memuliakan semayang waktu mereka mendirikan. Masuk lepas semayang, sungguh-sungguh. Maka hilang pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarnya. Dalam hati tu tak ada dah hak yang duk fikir benda-benda ni. Hak yang dia suka tak ada dah. Hak yang dia fikir waktu tu, semayang. Hak waktu duk fikir tu, tak ada apa dah. Hilang dah waktu tu. Orang yang jenis ahlul qulub ni, dia panggil. Orang yang jenis ahlul qulub ni, dia akan apa? Dia akan menghilangkan dalam hati dia sesuatu benda yang dia suka, satu benda yang dia gemar. Dan hilanglah daripada hatinya, daripada itu, akan segala yang dikasihnya. Hak yang dia kasih pun tak ada dah. Melainkan yang tinggal dalam hatinya, yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang duduk dalam hatinya tu Allah. Itu dia panggil ahlul qulub. Nak boleh bagi jadi ahlul qulub ni, macam nak sebut tadi, kena banyak zikir. Zikir ni ada 3 jenis. Ada 3 peringkat zikir. Yang pertama dia sebut zikir seumpama ubat. Yang kedua zikir seumpama makanan. Dan yang ketiga zikir seumpama nyawa. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama zikir seumpama ubat. Zikir seumpama ubat ni, hak ni paling lekeh sekali zikir. Maksudnya apa? Waktu dia sakit baru cari ubat. Waktu dia susah baru dia berzikir. Tak mau lagu tu. Maksudnya nak ubat lah kan. Macam kita lah sakit bala baru cari ubat. Duk saya dah makan ubat. Orang kata tak, duk saya hang makan ubat apa? Saja makan ubat, lama tak makan ubat. Hang sakit bala ke? Tak, hang demam ke? Tak, betul makan ubat. Orang kata gila gitu. Tapi sebenarnya dalam zikir tak, bukan lagu tu. Yang kedua zikir seumpama makanan. Maksudnya kita ni setiap hari ada rutin makan kita. Ada makan namanya makan pagi, makan tengah hari, makan petang, makan malam. Jadi sampai masa kita akan makan. Sama juga macam tu juga. Sampai masa kita akan berzikir. Ni waktu pagi ni, waktu berzikir. Bila? Lepas subuh. Selalunya geng-geng apa?
Apa nama orang Allah SWT, orang-orang pencen tak ada apa dah duduk di rumah saja. Waktu tu lepas subuh jadikan waktu zikir dia. Ataupun waktu duha jadi waktu zikir dia. Sebab tu ulama kita ni dia susun zikir. Lepas subuh, lepas maghrib, lepas kita semayang tu kan, kita berzikir. Ni ulama susun. Ulama susun. Tujuannya ni nak memudahkan kita. Nak memudahkan kita sebab zikir yang diajar oleh Nabi SAW ni terlampau banyak. Bila terlampau banyak ni, tak boleh. Ni nak ambil hak mana satu pun jadi tak tahu. Pasal banyak sangat. Kita pergi kedai makan tu nak. Dia makan lauk tengah hari tak? Lauk daripada ujung sana sampai ujung sana. Pusing tak tahu nak makan apa. Lain kali ambil telur ngicap. Pasal banyak sangat. Padahal ada apa nama Allah SWT, ada ikan, ada apa nama? Ada lauk ikan, ada kambing, ada lembu, ada. Macam ikan macam-macam jenis ikan. Daripada sana sampai ke sana tak banyak. Lauk. Rabu macam-macam jenis rabu ada. Lain kali tak tahu nak ambil apa, telur dengan kicap. Tu je. Jadi ulama kita tolong susun. Bila kita pergi masuk kedai hak yang memang dah ada menu, mudah. Kita ambil ya. Ikan ambil set 1, set 2. Mudah lah kita. Mainlah apa-apa makan. Jadi ulama kita tolong susun saat. Sebab tu ada zikir lepas subuh, zikir lepas maghrib. Zikir lepas subuh, lepas maghrib tu ialah zikir yang disusun oleh Al-Imam Qasasi. Imam Qasasi susun. Lepas pada subuh kan kita tu zikir astaghfirullah. Lepas tu apa? Allahumma ajina minan nar. Allahumma antas salam. Kemudian baca Fatihah. Lepas tu baca ayat kursi. Lepas tu qul wallah, qurbil falaq, qurabbin nah. Lepas tu kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang tu adalah disusun oleh Imam Qasasi. Dia susun untuk mudahkan kita. Kalau dia tak susun agak-agak, rasa memang lepas hutu jelah. Nah, jadi terlepas hutu saja. Baik. Jadi ahli qulub ni bila mana, yang tu yang kedua. Ada tak habis lagi. Maksudnya zikir seumpama makanan sampai waktu dia zikir. Dan yang paling tinggi sekali ialah zikir seumpama nyawa. Maksudnya kalau tak ada nyawa, tak ada. Nah, macam nyawa lah ni kita duduk nyambah ni pasal ada nyawa. Kalau tak ada nyawa, maksud zikir ni sentiasa ada pada diri dia. Zikir tu sentiasa ada. Inilah dipanggil sebagai ahlil qulub. Orang yang nak menjernihkan hati dia. Baik. Dan karena inilah firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Suruh olehmu akan ahli kamu. Wa'mur ahlaka. Suruh olehmu akan ahlimu. Ahli tu maksudnya suruh keluarga kita. Kalau suami dia suruh anak isteri dia. Kalau isteri dia suruh suami anak dia, kena suruh. Suruh olehmu akan ahli kamu dengan mendirikan sembahyang. Kena suruh sembahyang. Suruh sembahyang, tanya sembahyang ke tak lagi. Tanya tu sebenarnya suruh. Sembahyang tak lagi? Kena. Sebenarnya itu mendapat ganjaran pahala di sisi Allah. Tanya anak kita sembahyang tak lagi? Tanya lelaki kita sembahyang tak lagi? Dapat ganjaran pahala. Pasal apa? Sebenarnya itu adalah arahan daripada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saling ingat mengingati. Baik. Suruh olehmu akan ahli kamu dengan mendirikan sembahyang. Dan sabar ia atasnya. Sabar dengan apa ni? Sabar dengan sembahyang. Sabar dengan sembahyang tu apa dia? Sabar dengan hak suruh tu. Bila kita suruh kita sabar. Kadang-kadang kita suruh lagi dia ni kita sabar. Tak. Maksudnya kena sabar. Dan dengan sembahyang tu sendiri kena sabar apa dia? Nak sembahyang tu bukan mudah, nak kena mengaji dulu. Kena sabar. Kita mengaji sembahyang ni umur 7 tahun dulu ni. Lah umur 60, 70 dah main mengaji. Sebab sembahyang tu mengaji apa lagi? So mengaji tak apa dah patutnya. Tapi tak main mengaji lagi. Sebab sabar. Tu maksud dia. Ni nak boleh main ni. Anda duk sebenarnya duk cadah hari ni kita akan masuk syarat sembahyang lah. Padahal kita tak masuk lagi. Yang ni dia baru, Tok Guru kita ni dia baru bagi nasihat berkenaan dengan sembahyang. Hak bab sembahyang tak masuk lagi. Punya sabar nak kena tunggu pula ni lagu mana ni. Sabar.
Kena sabar dengan semayang. Sebelum pada semayang kena sabar, dalam semayang pun kena sabar, lepas pada semayang pun kena sabar. Lepas pada semayang pun kena sabar. Bukannya dalam semayang saja. Lepas. Sebab tu Imam Junaid Al-Baghdadi, dia letak, dia kata segala amalan kebajikan yang kita buat, kena tengok 3 peringkat. Apa dia? Peringkat mula, peringkat duk tengah buat, dan peringkat ujung. Sebab kadang-kadang yang akan jadi masalah tang ujung. Jadi masalah tang ujung. Contohnya peringkat kita nak semayang. Peringkat awal ni kita mengaji. Tak. Hak awal. Lepas tu mai dah semayang dah. Dalam semayang tu pun kena jaga. Dalam semayang. Habis pada semayang tu pun kena jaga. Jangan kita bagi sedekah lah. Jangan kita bagi sedekah. Hak yang mula. Masa tu duit duduk dalam paket kita lagi. Nak. Dalam minda kita apa dia? Aku nak bagi sedekah kerana Allah. Betul dah. Buat tu dia sedekah kerana Allah juga. Nak. Kadang-kadang dia bagi sedekah ni tu bila macam dia keluar bank lah. Selalunya depan bank ni banyak sangat. Nah, dia pun habaq, dia kata, makcik tolonglah saya 3 hari dah tak makan, lapar sungguh lah, dia kata. Tak makan, kita pun jadi kesian. Nah, kita pun ambil duit, kita bagi. Dalam kepala kita apa dia? Aku buat ni kerana Allah, kesian dekat dia. Sungguh. Hak ujung tu nak kena tengok pula. Macam mana hak ujung tu nak tengok? Sebab tu, apa nama Ibn Athaillah Askandari, dia kata, sedekah ni satu-satu ibadat. Yang ibadat sedekah ni salah satu ibadat yang kalau kita buat lepas pada tu jangan fikir dah. Jangan fikir dah. Kita bagi tu elok dah. Lepas tu kita masuk kereta dan masuk kereta masa tu setan mai. Dia fikir, betul ke aku ni? Dia makan 3 hari tak makan gemuk daripada aku ni. Dia fikir aku tu pula. Dia ni mohong aku dah ni. Jadi nampak ni. Oh hujung. Dia ni mohong aku dah ni. Masa tu dia mai. Tak halal Nampak tak? Ada mai tak halal aku tak ikhlas pasal dia tipu aku. Padahal kita bagi tadi tu. Sebab tu sedekah ni kita jangan fikir dah. Kalau boleh bagi selesai. Bila dia tipu tak tipu belakang akhirat biar dia dengan Tuhan. Kita selesai dah. Ni kadang-kadang kita ada fikir, bila kita fikir jadi masalah. Dia akan jadi masalah kat kita. Pasal apa? Dia akan main dalam minda kita, dia akan fikir, betul ke mereka ni? Mohong kot mereka ni. Mereka ni duk kira, duk minta duit nak buat sekolah ke mana mereka? Sudah. Kita dah bagi dah berapa? Bagi 1,000. Rugi lah kita. Sebenarnya rugi kita. Tapi kalau kita bagi dengan ni, lepas tu kita kata, betul, memang betul. Baik-baik. Sebab tu kadang-kadang dia main fikir ni, jadi masalah. Hak penghujung tu jadi masalah. Sebab tu kena tengok hak ujung. Kadang-kadang hak awal tu tak apa. Hak tengah tu tak apa. Hak ujung tu jadi masalah. Hak ujung tu yang akan jadi masalah. Lepas tu nak kena jaga sungguh-sungguh. Baik. Dan sabar dengan semayang. Sabar dengan semayang. Dalam semayang kena sabar. Lepas pada semayang pun kena sabar. Nak kena sabar. Sabar nak mendirikan semayang tu banyak. Banyak pancaroba nak semayang tu. Betul tak? Bukannya senang. Nak kena mengaji dulu. Mengaji pula bukannya senang. Letih. Ngaji ni letih. Nak, ngaji letih. Siapa kata mengaji tak letih? Ngaji letih. Nak, balik-balik saya lagi duk fikir nak masuk. Dia kemai letih. Dia tak pula lena-lena lohong. Nak, nampak kata letih mengaji ni memang letih. Pasal dia guna otak. Guna otak lebih letih daripada guna perbuatan. Nak, pasal dia letih. Ngaji letih. Tapi kena ingat Imam Syafi'i pesan. Imam Syafi'i kata mengaji memang letih. Tapi bodoh lagi letih. Imam Syafi'i kata bodoh lagi letih. Jadi jangan duk bodoh. Nak, pasal bodoh dia tak mengaji. Bila tak mengaji dia letih. Nak, memang kita nak semayang tu letih. Nak, baik. Sabar ia atasnya. Tiada kami pinta akan kamu rezeki. Tuhan kata bukan kami yang minta rezeki. Kami yang memberi rezeki akan kamu. Kami yang bagi rezeki, bukan hang bagi rezeki kat kami. Maksudnya pasal apa? Allah Ta'ala dalam
Kadang-kadang kita takut dengan sebab kita duk bekerja ni, takut saat lagi Ustaz Dan. Lah kali tak sembahyang. Lagu buat kenduri je nak. Buat kenduri, dia duk kalut duk sambut tetamu waktu lohok tu. Tak apa sat. Nak. Dia pergi sembahyang lagi, dia takut ni kata ni. Kalau dia pergi sembahyang lagi, takut tak dan jumpa orang mai, lepas tu hak yang salang kau tak ada lah. Dia takut hak rezeki tak masuk tu. Kalau dia pergi sembahyang kata kalau 5 minit. 5 minit tu sembahyang ambil yang sembahyang lagi 5 minit. 10 minit. 10 minit dia kata kalau seorang bagi RM5 buat kira ngak kalau main, oi banyak tu dia kata. Tak apa, tunggu sat. Lah kali lohok terlepas. Nampak tu? Sebab tu Tuhan kata, nak kami yang bagi rezeki, hang jangan takut hampir je sembahyang. Rupanya bila mai apa nama Allahumma salli alaihi wasallam ni bah. Covid kan. Bila main Covid, baru-baru ni lepas pada Covid tu orang buat apa nama kenduri norma baru. Kenduri norma baru ni nak salam pun tak boleh lah masa tu kan. Jadi buat guna lepas tak tong lah. Rupanya ada hikmah lah, tak tong. Lah ni Covid pun sengak apa dalam kepala tak nak Covid lah. Dia tak tong juga. Hang pi lah semayang mana pun tong tu ada. Hang sumbat je lah. Maksudnya apa? Jangan kita takut dengan rezeki. Tuhan kata, nahnu narzuquk. Aku yang bagi rezeki kat hamba. Jangan takut kita dengan rezeki. Kadang-kadang kita kalut dengan kerja kita sampai tak semayang. Pasal apa? Nu kita duk kerja, kita duk cari rezeki tak kata. Sebenarnya rezeki itu Tuhan yang bagi. Sebab tu, cuba kita tengok beza tak kalau orang yang semayang awal waktu dengan semayang kat habis. Kita semayang awal waktu, kita rasa macam waktu kita ni lapang je. Walaupun kita duk buat kerja sibuk. Tapi kalau kita semayang lah ni, kita rasa macam sempit sangat waktu kita ni. Sebab tu beza. Walaupun semayang tu bukan lama mana 5 minit. Hanya 5 minit, 5 minit. Tapi awal dengan hujung. Sebab tu dikatakan, bukan kata, Nabi kata, afdal semayang awal waktu. Tu jangan hak ni. Supaya kita rasa lapang je. Kadang-kadang nak jadi itu asam. Kita semayang asam awal ni, kita rasa lapang je. Nah, kita rasa lapang. Nah, baik Zai. Maka sebenarlah bahawa adalah ia tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin. Sembahyang tu sebenarnya tempat sejuk mata hati. Bila kita tengok ni kita sejuk je mata hati orang sembahyang. Nah, orang sejuk orang sembahyang ni sejuk mata hati. Bagi hamba Allah yang arifin. Apa dia arifin? Arifin ni maksudnya dia kenal Tuhannya dengan ilmu. Dia kenal Tuhan dengan ilmu. Sebab tu dia akan buat semayang dengan betul-betul. Itu maksud arifin. Arif maksudnya tahu. Dia kenal dengan ilmu. Baik, contoh macam mana kenal dengan ilmu ni. Kalau dalam bab akidah ni, contohnya macam orang tanya kita masa kecil-kecil. Tanya kita, hang percaya tak Tuhan? Kita percaya, hang percaya Allah Ta'ala tak ada. Hang tahu kata Allah Ta'ala ada tu ke mana? Mak aku kata Allah Ta'ala ada. Itu maksudnya dia belum lagi arifin. Dia panggil taklid, dia ikut. Dia ikut. Pasal dia kata pasal apa? Mak aku tak ada. Lepas tu dia pergi mengaji. Orang tanya dia pula. Hang tahu tak Tuhan tu ada? Ada? Ke mana Tuhan tu ada? Tuhan tu ada dengan apa? Bukti dia kita ni. Dia boleh cerita. Kita ni sendiri nak menunjukkan kata Allah Ta'ala ada. Kalau ni siapa buat kita? Takkan buku buat kita? Takkan gini buat kita? Takkan hang buat aku? Tak. Allah yang buat aku. Tu maksudnya betul tu. Tu dia panggil arifin. Tu dia panggil arifin. Dia ada. Macam kita kenal orang lah. Orang kata kita. Ni. Pak Mat tu. Hang kenal Pak Mat? Kenal? Hang kenal ke mana Pak Mat tu? Lah, lepas duk habak kata Pak Mat tu jenis suka pergi kedai. Suka pergi kedai kira suruh orang belajar ya. Contohlah, dia kenal dengan sebab orang habak. Bila dia pergi dekat dengan Pak Mat, dia duduk sekali dengan Pak Mat, dia bergaul dengan Pak Mat apa semua, orang tanya dia, hang tahu tak Pak Mat? Aku tahu Pak Mat tu memang kedekut piang. Dia boleh habak pula. Dulu orang duk habak ya. Lah dia tahu. Aku tahu Pak Mat ni guni. Tu maksudnya arifin. Sebab dia dah mengaji. Baik, selesai. Dan dengan dia tetap mata hatinya, mata hati ni akan jadi tetap.
Iaitu ibarat daripada suka dan kesenangan. Hati jadi tenang saja. Tu maksudnya bila kita semayang, hati jadi tenang. Contohnya macam kita Allah somat, contohnya macam kita musafir, kita diberi pilihan buat jamak takdim dengan jamak takhir. Tapi kalau kita boleh buat jamak takdim, kita rasa tenang, lapang je. Walaupun boleh buat jamak takhir, tak berdosa pun. Tapi bila kita buat jamak takhir ni, contohlah Isyak panjang. Maghrib ni kalau kita buat jamak takdim, kita rasa, orang kata rasa tenang habislah. Tapi kalau kita nak buat jamak takhir, tak apa buat jamak takhir, lagi sampai berubah. Sampai pukul 11 dia rasa, ya Allah. Betul tak? Tu. Walaupun buat jamak takhir tu tak salah pun. Betul ya. Tapi cuba tengok. Kita buat jamak takdim dengan jamak takhir ke mana? Cukup berbeza. Sebab tu tenang saja bila orang yang dah semayang ni dia akan tenang. Dan sempurna nikmat. Dia berasa senang, sempurna nikmat dan lazat yang hasil padanya sehingga muafakat dan dan berjinak-jinak dengan dirinya. Dia akan berasa sedap dengan diri dia. Dia pun rasa tak ada masalah dengan diri dia tu. Tetapi bersalah-salahan ia sebab bersalah-salahan dengan martabat, kelakuan dan maqam mereka itu. Tapi semayang ni pula, dia ada. Kalau kita dapat martabat paling tinggi, kita akan rasa lagi tenang. Kalau hak ni, kita masuk juga tu lah. Contohlah macam ni lah. Waktu kita bekerja, kita semayang kita ni bukan tak betul, semayang betul semua elok. Tapi dalam masa yang sama, lepas pada tu kita duduk kalau nak kerja. Tapi bila kita tak kerja, semayang kita tu, habis tu, kita boleh duduk zikir panjang lebih. Tu kata. Martabat tu dia berbeza-beza. Walaupun begitu, tapi sebenarnya jangan kita kata kalau lagu tu pahala aku lebih. Tak. Kadang-kadang, hak yang atas tu lebih daripada kita. Boleh jadi. Kadang-kadang orang yang bekerja, pahala lebih daripada orang tak bekerja. Kadang-kadang pahala orang yang tak bekerja lebih daripada orang bekerja. Boleh jadi. Sebab yang ni milik Tuhan, bukan milik kita. Kita apa dia? Kita kena buat ya. Kita kena buat saja. Sebab tu kelakuan kita ni menyebabkan berlaku perubahan. Macam orang main semayang jemaah lah tak? Kalau orang semayang jemaah, kita tahu semayang jemaah dapat 27. Kompong semua hak yang main semayang jemaah dapat 27 kah? Tak juga. Hak yang main lambat duduk waktu tu imam duduk tahiyat, takkan dia boleh 27 kah? Boleh jadi lebih. Maksudnya macam tu lah. Kadang-kadang dia walaupun dia main lambat, mungkin boleh jadi dia lebih pada tu lagi. Contohnya apa? Dia keluar awal dah. Keluar awal dah. Tiba-tiba mungkin lah jadi macam tu. Sebab tu. Ini balik pada Tuhan. Ini balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sekira-kira makrifahnya, maksudnya kelakuan semayang kita, maqam kita apa semua, kerana macam mana kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kenal Tuhan ni, kenal sungguh-sungguh, maka martabat dia lebih tinggi. Ada orang dia kenal Tuhan ni bukan dia tak kenal, dia kenal tapi tak sampai kepada kawan ni, dia rendah sikit. Dia kenal lah, tapi kenal ke tahap awam. Tahap macam kita ni orang awam, kenal takat tu saja. Orang awam ni, dia kenal Tuhan memadai dengan ada 4 terah ni. Cukup dah. Orang awam ni. Kalau hak ni tak ada, tak apa lagi. Hak ni kita tahu ni. Hak penting 4 ni dulu kita tahu. Terah bagi akidah 4 ni. Apa dia? Akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita yakin Allah Ta'ala ada. Itu nombor 1. Itu terah dia. Kita yakin Allah Ta'ala ada. Kalau main pahaman kata Tuhan ni tak ada, tolak buang. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak sama seperti mana makhluk. Itu nombor 2. Allah tidak sama seperti mana makhluk. Kalau ada pahaman ke apa ke ideologi yang main habak kata Tuhan ni ada tangan, Tuhan duduk di atas, Tuhan duduk di bawah, Tuhan duduk lagu ni, tolak. Sebab Tuhan tak sama seperti mana makhluk.
Macam mana sebut tadi sifat. Sifat ni benda duduk dalam kepala kita. Kanan. Kanan tu benda duduk dalam kepala. Ni anak duduk sini ni. Kanan belah ni. Hak ni kanan belah mana? Belah ni. Pasal apa tak boleh sama? Sebab dia bersangkut dengan zat. Kerana zat tu, kerana diri kita menyebabkan ni. Sekarang kanan belah ni. Lepas tu kalau kita pusing belah ni, kanan belah ni belah lah. Jadi kanan hak mana satu? Tak tahu. Lepas tu macam mana hang boleh kata kanan? Dalam kepala. Aku mengaji tahu kanan betul mana. Nah, baik. Tu maksudnya Allah Ta'ala tidak sama seperti mana makhluk. Yang ketiga, mana-mana sifat kesempurnaan layak bagi Allah. Mai pilih sifat apa pun, kalau dia sempurna, dia layak bagi Tuhan. Contohlah kita awak main sifat apa? Sifat cantik. Cantik kan? Cantik ada tak bagi Tuhan? Ada. Cuma, dalam masa yang sama, kena patah balik ayat nombor 2 tadi. Cantik tak sama seperti mana makhluk. Hebat. Ada tak hebat? Ada. Maksudnya apa saja sifat kesempurnaan ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, mana-mana sifat kekurangan tidak layak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dah. Bagi orang awam ni terah ni hak ni saja. Sifat kekurangan, contohnya hodoh, jahil. Ni sifat kekurangan, tak layak bagi Allah. Kita tak boleh kata Allah Ta'ala jahil. Kita tak boleh kata Allah Ta'ala ni. Tak boleh. Sebab itu adalah sifat kekurangan. Selesai molek dah tu. Cantik dah. Ada 4 ni. Nak bagi kita naik sikit, martabat sikit lagi, kita mengaji lagi. Hak yang bagi sifat 20 hari kita duk mengaji ni lah. Bagi lagi tinggi sikit. Tapi kalau ada takat 4 ni, memadai dah. Nak memadai dah. Baik. Riwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umpama sembahyang 5 waktu itu, Sayyidina Hasan ni kata Nabi SAW bersabda, sembahyang 5 waktu tu seumpama sungai yang derah pada pintu seorang. Sungai, duduk depan dia tu sungai lalu derah. Seorang kamu lagi banyak airnya. Yang sungai tu banyak air. Memandi ia, seorang kamu ni, dengan sebab dia tengok air tu banyak, dia pun pergi turun mandi. Mandi pada sungai tu. Padanya tiap-tiap hari 5 kali. Dia pergi mandi 5 kali. Sehari dia pergi mandi 5 kali. Dekat sungai tu. Maka Nabi kata, maka apa yang tinggal atasnya daripada karatnya. Apa yang tinggal daripada karatnya tu, kotak ni tu tinggal apa? Kat badan dia tu tinggal apa lagi dah? Nah, yakni bahawasanya 5 waktu itu menyucikan daripada segala dosa. Maksudnya tak ada apa. Kalau kita dah mandi, kotak ada tak? Kalau kita mandi sehari 5 kali, tak ada kotak lah. Kotak tu tak ada lah. Karat-karat yang ada pada badan ni tak ada lah. Pasal kita duk mandi. Tapi kalau hari ni kita mandi, esok tak mandi, lusa tak mandi, minggu depan pula mandi. Tu pun pasal ada hari Jumaat. Agak-agak. Kotak tu ya. Terus akan kotak kita. Ya? Maka dia kata seolah-olah semayang tu menyucikan diri kita daripada dosa. Allah Ta'ala nak ampun dosa kita. Imam Nawawi kata diampunkan dosa, Allah Ta'ala ampun dosa kita dengan beberapa sebab. Yang pertama, diampunkan dosa dengan sebab kita minta ampun sendiri pada Allah. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Macam tu kita minta kan? Jadi Allah Ta'ala ampun. Yang kedua, sebab kita buat kebajikan, buat baik. Macam kita mengaji ni, masuk waktu kita duduk tengah mengaji ni, ada tak kita duduk, sambil kita duduk mengaji ni, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah. Ada kata tu? Mana ada. Nah, sebab kita memfokuskan kepada mengaji kita ni. Jadi kita tak kata. Tapi dengan sebab kita buat baik tu, Allah Ta'ala ampun. Dengan sebab kita semayang, Allah Ta'ala ampun. Dan yang ketiga, makhluk lain minta ampun pada Allah. Makhluk lain minta ampun pada Allah. Ikan di lautan minta ampun. Malaikat minta ampun. Anak minta ampun pada mak pak. Mak pak tak tahu pun mak pak buat dosa. Anak minta ampun, ya Allah ampunlah dosa mak pak aku. Allah Ta'ala ampun dosa mak pak dia.
Tu. Ada 3 cara Allah Ta'ala ampun. Samalah macam kita duk bahas ni. Dengan sebab kita semayang, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Nah, tiada tinggal satu dosa, tak ada satu dosa. Dosa apa ni? Dosa hak yang kecil-kecil tak ada dah. Melainkan diampun akan dia. Allah Ta'ala ampun dosa. Melainkan dosa yang besar. Dosa besar saja yang tu. Dosa-dosa besar. Maka berkehendak ia kepada taubat. Dosa besar kena bertaubat. Buat syirik kena bertaubat. Buat kerja-kerja, buat amal kebajikan ni, Allah Ta'ala tak ampun dosa tu. Kita sendiri kena bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan riwayat daripada Ubadah bin As-Samad, sahabat Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, 5 sembahyang ini difardu Allah akan segala hamba, maka barang siapa mendatangkan dengannya sempurna. Mendatangkan dengannya sempurna, maksudnya dia sembahyang dengan sesempurna mungkin, dan tiada dikurangkan haknya. Maksudnya tak dikurangkan hak sembahyang tu. Maksudnya rokok betul. Sujud betul. Tak kurang walaupun sikit. Tak mengurangkan hak sembahyang itu. Yang mengurangkan dia adalah baginya pada Allah janjinya bahawa memasukkan dia ke dalam syurga. Maka Tuhan janji dia ni masuk syurga kalau dia sembahyang dengan sempurna. Sembahyang dengan sempurna, dia jaga betul-betul sembahyang dia, Nabi kata dia ni masuk syurga. Orang yang sembahyang dengan sempurna. Dan barang siapa meninggalkan dia dan meringankan dia. Dia tinggal sembahyang ataupun dia sembahyang tapi dia meringankan sembahyang. Maksud meringankan sembahyang ni, sembahyang tak ada tomak dinah, cucak habis. Meringankan dia dengan haknya. Tiada ada baginya pada Allah Ta'ala itu janji, jika dikehendaki dikasihankan dia, maka jika dikehendaki diseksanya. Jadi balik pada Allah. Kalau Tuhan tu rasa kesian belah ke dia, selamatlah dia. Kalau tak, azablah dia. Kena seksa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang semayang ni dia jadi halai balai. Sebab tu dia akan diseksa oleh Allah. Dan lagi sabda Nabi SAW bahawa seorang laki-laki sungguhnya ia sembahyang, dia sembahyang sungguh-sungguh, dan kesalahannya dihantarkan di atas kepalanya. Kalau dia sembahyang sungguh-sungguh ni, macam seolah-olah sembahyang salah dia tu main pitang kepala dah. Dia main pitang kepala, maka tiap-tiap sujud digugur kesalahannya. Bila dia turun sujud, hak yang salah tu jatuh sekali. Macam seolah-olah macam tu. Kalau dia sembahyang sungguh-sungguh. Sembahyang sungguh-sungguh. Walaupun hadis ni dia kata laki-laki, sebenarnya laki-laki perempuan lah. Bukan laki-laki saja. Sebab tu kadang-kadang hadis Nabi SAW ni, dia guna perkataan lelaki sebenarnya untuk lelaki perempuan. Sebab tu dalam kaedah Arab, dia ada satu kaedah Arab. Kita mengaji. Ada bahagian kita guna untuk lelaki saja. Ada bahagian kita guna untuk perempuan. Ada bahagian yang kita tak tahu dia ni lelaki ke perempuan, kita nak guna apa? Contohnya, kalau lelaki, huwa. Kalau perempuan, hiya. Pasal dia perempuan. Huwa, hiya. Huwa tilmiz. Dia seorang pelajar lelaki. Hiya tilmizah. Dia seorang pelajar perempuan. Macam mana nak beza lelaki perempuan? Nak beza kata perkataan tu lelaki perempuan ni macam mana? Mudah saja. Hak ni kita ambil atas dasar saja. Tapi kalau kita mengaji dalam lagi, mungkin dia tak kena. Tapi kaedah dia ada macam ni. Kalau kita nak kenal dia lelaki perempuan. Nak kenal bahasa Arab ni, nak tahu lelaki ke perempuan, kalau kita baca Quran, kita tahu, yang ni lelaki. Yang ni perempuan. Kita tahu lagu tu.
Nak tahu kata dia lelaki ke perempuan? Ni lelaki, ni perempuan. Lelaki, dia tak ada huruf ta belakang. Ni tak ada. Perempuan ada huruf ta belakang. Contohnya talibun. Yang ni jadi talibatun. Tu tanda perempuan lah tu. Tanda perempuan. Tapi ada juga perkataan yang guna ta dia lelaki. Tapi tak banyak. Tak banyak, dia sikit je. Okey, tu satu. Ta marbutah. Ta bulat ni. Ta marbutah, bukan ta panjang. Satu. Talib. Jadi kita nak tahu lelaki ni dia dah juga, dia guna perkataan huwa. Yang ni dia guna hiya. Huwa talibun. Hiya talibatun. Tahu dah kata tu perempuan. Hiya ni untuk perempuan. Huwa ni untuk lelaki. Tiba-tiba nak guna kepada lelaki pun tak, perempuan pun tak. Jadi macam mana? Maka dia memberatkan kepada lelaki. Sebab tu digunakan pada Allah. Qul huwallah. Nampak tak? Katakanlah wahai Muhammad, dia yakni Allah. Orang yang salah faham, sebab tu mereka kata Tuhan tu lelaki. Nampak tak? Padahal bukan. Sebab Allah tu laki pun tak, perempuan pun tak. Jadi tu pasal guna. Gunalah perkataan huwa. Tu kaedah dia. Tu kaedah dia. Kaedah harap dia tu. Dia guna huwa. Sama macam hadis Nabi SAW. Ada yang guna perkataan rijal saja. Adakah hadis ni untuk laki saja? Tak. Sebab tu sunnah Nabi SAW bukan untuk laki saja. Sebenarnya untuk perempuan juga. Walaupun dia guna rijal, sebenarnya itu merangkumi laki dan juga perempuan. Laki dan juga perempuan. Baik. Kalau kita mengaji apa nama kaedah bahasa Arab ni, seronok sikit. Nak kaedah bahasa Arab ni pun kita akan nampak sikit. Nak. Kita akan nampak lagi lebih mendetail. Sikit lagi nah. Baik. Maka tiap-tiap sujud gugur kesalahannya. Seolah-olah bila dia semayang betul-betul ni, seolah-olah macam dosa ni, yang salah dia tu naik pergi sampai ke atas. Bila dia sujud, dosa tu jatuh. Macam itulah seolah-olah. Hingga habis. Dan gugur segala kesalahannya. Gugur semua kesalahannya. Ketahui oleh kamu, hai orang yang berkehendak kemenangan. Dia kata, Tok Guru kita kata ketahui olehmu. Oleh kita semua ni kita. Yang nakkan kemenangan. Setengah daripada orang yang muhafiz. Setengah daripada orang yang memelihara. Muhafiz itu memelihara. Yakni memelihara akan bagi sembahyang. Dan yang mendirikan dia, hendaklah ia memelihara akan segala syaratnya. Hak ni baru nak masuk betul bab semayang. Hak atas ni bab semayang dah. Tapi dia bagi motivasi sikit kat kita. Dia kata, nak boleh berjaya, dia kena jadi orang yang memelihara. Siapa dia orang memelihara tu? Iaitu memelihara. Mula, apa dia? Memelihara akan segala syaratnya. Kena jaga syarat dia. Kena jaga syarat nak semayang ni. Maka adalah syarat sembahyang itu 9 perkara. Syarat sembahyang itu 9 perkara. Kita berhenti dekat tu dulu. Nanti kita sambung. Esok minggu depan kita sambung. Maka adalah syarat sembahyang itu 9 perkara. Kita sambung. Barulah kita masuk bab semayang betul-betul ni. Ana baca semalam ni, kalau betul ingat ni, nak habis bab syarat ni lah. Tapi dia pergi rodong mata. Pasal ada jalan banjir ni, dia panjang lah sikit. Jadi tak apalah. Jadi insyaAllah lah kita sambung minggu depan. Minggu depan 4 bulan. Takut ana tak ada. Sat-sat. Berapa hari bulan minggu depan? 21 ada lagi insyaAllah. InsyaAllah kita sambung 21 hari bulan. Syarat berkenaan dengan semayang. Maka dalam ni ada perbahasan sikit. Contohnya macam sujud kena duri. Dia pergi angkat kepala jadi macam mana? Ini kita akan bahas minggu depan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.